وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحدا ربا شهيدا وأحمد مسلما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أما بعد. Alhamdulillah, kita kembali pada pembacaan kitab Safinatun Najah, di mana semalam telah kita masuki bab yang baru berkenaan dengan syarat-syarat jamak takdim ataupun syarat-syarat untuk kita menggabungkan solat kita Zuhur dengan Asar dan juga Maghrib dengan Isyak. Dan kita juga sedia maklum bahawasanya sembahyang jamak ini atau sembahyang jamak qasar ini merupakan rukhsah ataupun keringanan yang merupakan hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala buat umat Nabi SAW sahaja. Jadi, dan kita sedia maklum bahawasanya sembahyang jamak ini boleh dilakukan bagi orang yang luar untuk keluar negeri, jadi orang yang musafir ataupun orang yang dalam negeri dalam dua keadaan. Pertama, orang yang dalam keadaan darurat, bermakna dia tengah last minute. Contohlah, umpamanya dia bangun tidur tu agak lewat. Ya. Dia bangun tidur tu agak lewat, tiba-tiba dalam lewat itu dia bangun penghujung zuhur. Dalam keadaan dia sedang bangun lewat itu, penghujung waktu zuhur itu, tiba-tiba dia merasa sakit perut. Jadi dia terpaksalah menangguhkan sembahyang zuhur itu, dijamakkan kepada waktu asar kerana perut dia buat hal. Itu keadaan emergency. Contohlah sekarang asar 4.40, dia bangun tidur tu 4.39. Jadi kalau dia buang air, dia anggap wuduk ni, definitely waktu akan keluar, maka ketika itu dia boleh jamak. Tapi selain daripada keadaan tersebut yang bukan darurat, dia tak boleh jamak. Tengok bola kat stadium tak boleh jamak, pergi tengok wayang tak boleh jamak, pergi mana-mana majlis tak boleh jamak kalau tidak ada sebab yang darurat. Yang kedua, termasuk juga di antara sebab darurat itu, orang yang menggabungkan solatnya kerana sakit. Sakit di mana kalau dia ketika pada waktu datang waktu tersebut dia merasa sangat susah untuk dia bangun, orang sangat-sangat uzur, maka ketika itu dia boleh takhirkan sembahyangnya itu. Begitu juga yang kedua adalah menjamakkan solatnya, ini jamak takdim saja boleh bagi dalam keadaan hujan, di mana hujan lebat tersebut ia tidak ada payung ataupun tidak ada bumbung dan sebagainya, di mana kalau kita melihat kepada keadaan kita di Singapura ni, ini tak apply lah maknanya. Subhanallah. Dan bila kata matar ni ataupun hujan ni, hujan yang lebat, banyak ribut. Dia bukan hujan gerimis dan sebagainya. Subhanallah. Baik. Jadi pengarang awal sekali mengatakan bahawasanya hendaklah pertama daripada syarat jamak takdim itu adalah dia memulakan dengan solat yang pertama dahulu. Bermakna kalau zuhur dengan asar, dia mulakan dengan waktu zuhur. Kalau maghrib dengan isyak, dia mulakan dengan waktu maghrib. Ini syarat bagi jamak takdim. Baik, berkenaan dengan jamak takdim ni, kadang-kadang kita tertanya, yang mana satu kita nak buat? Nak jamak takdim ke nak jamak takhir? Kadang-kadang kita tak tahu nak buat jamak takdim afdal ke nak buat jamak takhir afdal. Maka dia kena lihat kepada keadaan seseorang.
Kalau keadaan dia itu ketika melakukan semayang waktu yang pertama tu, pada waktu yang pertama tu dia mendapatkan peluang untuk melakukan semayang itu dengan keadaan tenang, tak rasa kalang kabut, tak rasa last minute dan sebagainya, maka afdal untuk dia melakukan jamak takdim. Bermakna dia mengkedepankan waktu yang kedua pergi pada waktu yang pertama. Kalau bersalahan pula, kalau terbalik, kalau dia rasa pada waktu yang pertama tu dia agak sibuk atau susah dia nak cari tempat untuk dia melakukan solat dengan sempurna, maka afdal dia takhirkan sembahyang tersebut. Kalau dia pergi belayar, contohlah pergi Malaysia dan sebagainya, kemudian kalau dia dalam perjalanan tu nak sembahyang susah, jadi dia takhirkan bila dah masuk hotel baru nak sembahyang isyak atau sembahyang asar, sembahyang zuhur dengan asar dan sebagainya. Baik, dan juga sembahyang jamak ni ia boleh dilakukan bagi musafir walaupun dia belum keluar daripada negerinya. Contohnya kalau orang yang belayar, contohlah orang pergi umrah lah letak. Jadi kalau dia kata kalau dia nak sembahyang, dia akan sembahyang, contohlah sembahyang asar tu dia akan dapat buat cuma dalam kurang terbang. Bermakna dia tak dapat melakukan sembahyang asar tu dengan sempurna. Jadi kalau dia ada peluang untuk sembahyang zuhur dijamakkan dengan waktu asar itu di Singapura atau sebelum dia berangkat, maka itu lebih baik. Dia boleh lakukan sebelum dia berangkat. Sama juga kalau orang dulu naik kereta api dan sebagainya. Baik, adapun kalau orang itu nak melakukan qasar dalam negeri, maka tidak diperbolehkan. Ini mengikut kaul yang jumhur ulama dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan kita juga sudah maklum bahawasanya melakukan jamak ini ia merupakan sebahagian daripada keringanan yang diberikan kepada orang yang musafir. Keringanan yang diberikan kepada orang yang musafir. Di antara keringanan yang diberikan pada orang yang musafir itu, yang kedua adalah dia boleh memakai sepatu khuf 3 hari 3 malam. Kalau dia pakai khuf dalam negeri boleh, tapi maksimum dia 1 hari 1 malam, 24 jam. Bila start 24 jam tu, bila dia sudah hadas. Dia hadas kecil, batal wuduk dia, maka dia start angkat wuduk dengan menyapu khuf, maka bermula dah 24 jam from that moment. Dan orang yang musafir dia 72 jam. 72 jam. Jadi ini rukhsah yang kedua yang diberikan pada orang yang musafir. Yang ketiga, orang yang musafir ini dia boleh untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Dengan syarat dia musafirnya itu dia keluar daripada batasan negerinya sebelum terbit fajar. Sebelum waktu subuh dia dah keluar daripada batasan negeri. Lepas custom baru cop pasport kat Johor saja, tiba-tiba masuk waktu subuh dah kira start dah tu, bermakna dah dikira sebagai orang yang musafir. Maksudnya dia boleh tidak meninggalkan puasa tapi kalau dia berpuasa itu lebih afdal kalau dia mampu. Subhanallah. Jadi ini di antara rukhsah ataupun keringanan yang diberikan bagi orang yang musafir. Tetapi ini semua dengan syarat. Syarat dia apa? Tujuan dia bersafar itu atau tujuan dia belayar tu bukan kerana maksiat. Bukan kerana maksiat. Kalau dia belayar tu kerana maksiat, ini tiga rukhsah semua tak dapat. Semua dia tak ada. Dia tak boleh sembahyang jamak qasar, tak boleh. Nak pakai khuf 3 hari 3 malam, tak boleh. Nak meninggalkan puasa pun tak boleh. Kerana tujuan dia melakukan atau belayar tu kerana maksiat. Contohlah dia pergi mana? Dia pergi Vegas pasal nak main casino kat sana. So tujuan dia memang pergi sana pasal nak main judi. Atau pergi tempat-tempat yang tertentu kerana nak melakukan maksiat, maka perjalanannya itu dia tidak boleh melakukan, tidak mendapatkan rukhsah. Yang ini keringanan daripada dalam agama Islam. Jadi balik pada tadi, pengarah mengatakan hendaklah di antara syaratnya pertama, hendaklah dimulakan dengan waktu yang pertama dahulu. Ini solat yang pertama. Yang kedua, waniyatul jam'i fiha, dan hendaklah dia meniatkan jamak pada sembahyang yang pertama itu. Bila mengatakan berkenaan dengan meniatkan jamak pada sembahyang yang pertama, walaupun bukan ketika melafazkan takbir atau ihram. Dia tengah sembahyang zuhur, memang dia niat sebelum nak sembahyang zuhur tu memang plan dah. Nak sembahyang zuhur jamak dengan waktu asar. Jadi bila dia sembahyang zuhur tu, imam pun sembahyang zuhur, dia pun ikut sembahyang zuhur. Contoh. Tiba-tiba dia terlupa. Boleh terlupa pula bahawa sembahyang tu dia nak kena jamak. Maka bila diingat, masih lagi tengah sembahyang waktu zuhur tu, atau tengah sembahyang maghrib itu, dia boleh niat jamak. Selagi mana ia belum memberi salam, selagi itu dia boleh niat jamak.
Tetapi of course afdal untuk dia niat jamak tu ketika takbiratul ihram. Bersalahan dengan orang yang sembahyang qasar. Orang yang sembahyang qasar yang memendekkan sembahyang 4 rakaat menjadi 2, maka wajib untuk dia niat qasar itu ketika takbiratul ihram. Kalau dia tanya qasar ketika takbiratul ihram, bermakna dia nak kena buat tamam. Dia kena buat sempurna sembahyang tu 4 rakaat. Tak boleh jadi 2. Kerana dia tak melafazkan qasar ketika takbiratul ihram. So balik pada tadi dia mengatakan di sini waniyatul jam'i fiha, hendaklah dia meniatkan jamak ketika melakukan sembahyang yang pertama. Ketika melakukan sembahyang yang pertama. Baik. Kemudian yang ketiga, wal muwalatu bainahuma. Dan hendaklah di antara sembahyang yang pertama dan sembahyang yang kedua itu berturut-turut. Bermakna tidak dipisahkan dengan jangka masa yang panjang. Berapa jangka masa yang panjang tu? Kadar orang yang melakukan sembahyang 2 rakaat yang ringkas. Yang sederhana maknanya. 2 rakaat sederhana tu bermakna basic surah Al-Fatihah, zikir 3 kali dan seterusnya. Tidak ada menambah-nambahkan. Jadi kalau kita ikut kadar kita mungkin dalam 3 minit, 4 minit dah lebih kurang. Bagi orang yang sembahyang keadaan normal. Jadi kalau andai kata selepas memberi salam solat yang pertama itu, kemudian dia tak melakukan sembahyang yang kedua dan melebihi jangka masa yang dibolehkan, maka dia tidak boleh meneruskan untuk jamak. Sembahyang yang pertama tetap sah. Dia sembahyang zuhur, dia sembahyang maghrib, kedua-duanya sah. Tapi dia tak boleh jamakkan, dia tak boleh sembahyang waktu yang kedua, iaitu sembahyang asar atau sembahyang isyak. Kerana gap dia sudah lama. Dan juga tidak mengapa kalau andai kata dia mengambil masa tu agak lama sedikit kerana wuduknya terbatal. Habis salam kanan, salam kiri, belakang sedawa. Contohlah. Belakang dia sedawa. Jadi bila belakang dia sedawa, buang angin, dia kena pergi angkat wuduk. So mungkin orang yang angkat wuduk ni dia depend keadaan orang masing-masing. Ada yang dia nak mati-mati nak buat sempurna. Dengan doa dia, dengan 3 kalinya. Tak apalah, bagus, alhamdulillah. Yang ada orang dia tahu nak kena cepat, dia ambil yang ringkas, ambil yang wajib maknanya. Subhanallah. Yang ada pula lagi lambat kerana ada was-was. Itu dah lain cerita. Jadi kalau dia mengambil masa agak lebih daripada kadar sembahyang 2 rakaat kerana nak melakukan perkara yang demikian, iaitu sama ada dengan beristinja, angkat wuduk ataupun angkat wuduk saja, maka itu tidak mengapa. Dia tak ada kata, alamak saya dah lebih lah ni, dah lebih daripada 2 rakaat, maka saya tak boleh sembahyang asar lagi. Tak ada. Ini tidak mengapa. Begitu juga kalau ia diselitkan, kalau orang itu dia tidak ada air, dia nak bertayamum. Jadi tahu dia tak sediakan tayamum yang kedua. Kerana kalau orang yang bertayamum, kita tahu, kita dah lalu buat tayamum. Tayamum itu hanya boleh digunakan bagi satu ibadat wajib sahaja. Jadi kalau sembahyang zuhur tu wajib, bila nak sembahyang asar tu dia kena tayamum lagi. Jadi kalau dia nak tayamum untuk sembahyang yang kedua, tiba-tiba dia tengok tayamum, debu tayamum dia sediakan, kena curi orang. Tadi aku standby kat sini nak tayamum, tiba-tiba tak ada. Dia nak pergi cari lagi tayamum, debu nak ayat lagi, ambil lagi debu dia nak tayamum lagi, ada agak take time sikit, maka tak mengapa. Kerana urusan sembahyang, bukan kerana urusan luar. Jadi syarat yang ketiga, hendaklah dia itu berturut-turut antara sembahyang pertama dan sembahyang yang kedua. Yang keempat, ataupun syarat yang terakhir di dalam jamak takdim, wadawamul uzuri, dan berkekalan uzur, iaitu berkekalan dalam keadaan safar bagi orang yang jamak kerana belayar, dan juga berkekalan dalam keadaan hujan bagi orang yang jamak kerana hujan. Ini bagi jamak takdim. Bila kata berkekalan ni bermakna berkekalan sampai dia takbiratul ihram sembahyang yang kedua. Bukan nak kena finish sembahyang yang kedua, tak. Sampai dia takbiratul ihram sembahyang yang kedua. Jadi kalau dia sembahyang, dia belum sempat nak sembahyang yang kedua, tiba-tiba kapal terbang pun dah landed kat Singapura, maka dah tak boleh lagi sambung. Selagi mana dia belum sampai lagi Singapura, masih dalam atas kapal terbang atau sebagainya, dia masih boleh jamak. Begitu juga dengan hujan lebat. Orang yang sembahyang jamak takdim kerana hujan, kalau belum sempat dia nak jamakkan waktu asar itu, tiba-tiba hujan tu berhenti serta-merta. Hujan tu berhenti serta-merta, maka ketika tu dah tak boleh jamak lagi. Jadi syarat yang keempat ni juga syarat yang penting. Hendaklah berkekalan uzurnya.
Bermakna sebab dia melakukan jamak tu kerana safar atau kerana belayar, maka dia mesti berkekalan dalam keadaan belayar. Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi pembicaraan berkenaan dengan sembahyang jamak ini pada minggu hadapan insya-Allah. Oleh surah Al-Rasul dan tasbih kafaratul majlis. آمين آمين يا رب العالمين. ربنا تقبل دعاءنا وأعمالنا وصلاتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.